Pengenalan etika dan peradaban. Definisi etika. Terdapat beberapa definisi etika dari segi etimologi, iaitu ethos dari bahasa Yunani atau mores dari bahasa Latin, iaitu hukum, adat resam, adat tradisi, budi pekerti, kesusilaan dan sopan santun. Dari segi istilah pula, adalah suatu kajian yang bersifat falsafah terhadap moral. Dan dari segi falsafah, berfikir sendiri tentang apa itu yang dikatakan baik jahat, benar salah, tanggungjawab, tentang apa yang patut atau tidak patut dilakukan. Definisi peradaban. Peradaban berasal daripada perkataan adabah yang bermaksud tingkah laku atau tata sila yang baik dan terpuji yang diamalkan oleh anggota sesebuah masyarakat. Istilah lain juga, civitas atau civis bermaksud keadaan yang maju dan bertamadun. Satu lagi, hadarah, iaitu keadaan hidup pada tahap maju dan menetap. Subtopik kedua, susun masa etika dan peradaban berdasarkan pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Pra-kolonial adalah zaman negara sebelum dijajah. Masyarakat di Tanah Melayu telah mengamalkan adab, adat resam dan adat istiadat. Kolonial adalah zaman negara dijajah. Mereka membawa etika, ethos dan etiket. Pasca kolonial, apabila negara telah merdeka. Perkara ini telah bercampur menjadi etika moden. Adab, adat resam, adat istiadat, etika, ethos dan etiket. Maksud adat resam, adat istiadat, etika, ethos dan etiket. Adat resam adalah adat yang menjadi kebiasaan kepada sesuatu kaum. Contohnya perkahwinan, merisik, bertunang dan persandingan. Adat istiadat pula berbagai-bagai adat dan kebiasaan. Contohnya pertabalan diraja. Ethos, sifat atau ciri sesuatu bangsa, budaya dan era. Etika adalah nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Etiket pula adalah adat dan peraturan berkenaan kesopanan, terutamanya dalam kehidupan sosial atau dalam profesi tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Timizi bin Ahmad Zamuri, EL220225, Grup 1, ingin membentangkan tentang kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan biografi. Charles Wright Mills, sosiologi Amerika, mengemukakan idea untuk memahami masyarakat melalui konsep imajinasi sosiologikal, iaitu penelitian berdasarkan 3 komponen penting, iaitu sejarah, struktur sosial dan biografi. Komponen pertama ialah sejarah. Himpunan peristiwa dan pengalaman lalu yang saling berkait melibatkan individu, keluarga dan komuniti masyarakat. Dengan meneliti sejarah, kita dapat melihat kembali asal-usul kita di negara ini. Adakah kita penduduk asal atau kita sebahagian daripada proses imigrasi dalam wilayah alam Melayu atau imigrasi dari peradaban Cina, India, Arab, Eropah dan sebagainya. Bagaimanakah negara ini dibentuk menjadi sebuah negara? Komponen kedua ialah struktur sosial atau sistem sosial. Hubungan yang dibina dan terjalin dalam sebuah masyarakat yang berfungsi untuk menggerakkan dinamika masyarakat. Mempunyai tahap penghayatan berbeza-beza mengenai etika dan peradaban di Malaysia berdasarkan struktur sosial kita. Struktur sosial melibatkan komuniti dan sistem sekeliling sama ada tidak formal atau formal di mana kita tinggal. Kita dibesarkan, kita bersekolah dan kita bekerja. Memahami lapisan-lapisan struktur sosial yang kita akan membolehkan kita menghayati etika dan peradaban kita telah terbina dan sedang berlangsung dalam negara kita. Komponen terakhir ialah biografi, riwayat atau hidup seseorang. Fenomena struktur sosial dan proses sejarah yang mencorakkan pengalaman individu
keluarga, komuniti dalam masyarakat dan sebaliknya. Boleh pula mencorakkan struktur sosial dan proses sejarah. Dengan memahami bagaimana biografi terbentuk oleh sejarah dan sistem sosial di negara kita akan membolehkan kita mengenali siapa diri kita sekarang ini serta biografi orang yang penting bagi negara kita. Tidak lupa pula dengan menghayati biografi diri kita sejak lahir hingga kini, bagaimanakah kita menjalani hidup, bagaimana diri kita telah terbentuk hasil daripada sejarah diri kita dan struktur sosial yang membentuk diri kita. Akhir sekali, etika dan peradaban Malaysia terbina di atas etika dan peradaban biografi rakyat negara ini yang teracuan sejak sekian lama lagi. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat individu, keluarga, komuniti dan masyarakat. Penghayatan etika dan peradaban pada peringkat individu mempunyai pelbagai makna dan sangat perlu ke arah membina peradaban yang tinggi dalam sesebuah negara. Contohnya, etika dalam amalan perniagaan. Penghayatan etika dan peradaban mengikut individu ini mempunyai banyak kepentingan. Antaranya ialah dapat memudahkan individu berurusan dengan orang sekeliling. Selain itu, individu tersebut lebih bertanggungjawab dalam aspek beretika. Akhir sekali, seseorang individu itu akan lebih mudah mempraktikkan panduan etika ketika bekerja atau sebagainya. Seterusnya, penghayatan etika dan peradaban pada peringkat keluarga. Keluarga boleh didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkahwinan atau penjagaan di mana para anggotanya tinggal dalam suatu tempat di bawah suatu rumah dalam keadaan saling bergantungan. Terdapat pelbagai jenis etika yang boleh dihayati dalam sesebuah keluarga. Antaranya ialah setiap ahli keluarga hendaklah menjaga dan mengekalkan komunikasi yang baik antara satu sama lain. Selain itu, setiap ahli keluarga juga perlu menunjukkan tingkah laku yang baik dan mengelakkan diri daripada terlibat dengan perbuatan yang boleh menjejaskan nama baik keluarga. Di samping itu, penghayatan etika dan peradaban adalah penting untuk tujuan mengeratkan hubungan ahli keluarga. Anak-anak juga akan menjadi lebih bertanggungjawab dan perasaan hormat antara ahli keluarga dapat diwujudkan. Penghayatan etika dan peradaban pada peringkat komuniti. Komuniti merupakan sekumpulan manusia yang tinggal di sesuatu kawasan secara berkumpulan atau kelompok yang mempunyai pelbagai persefahaman. Antara kepentingan penghayatan etika dan peradaban pada peringkat komuniti ialah dapat mewujudkan perasaan saling menghormati antara satu sama lain. Yang kedua, dapat memperkenalkan budaya serta adat resam suatu kaum. Hal ini dapat memberikan kesan dalam mewujudkan semangat perpaduan antara kaum. Selain itu, dapat menjamin keselamatan penduduk setempat. Baiklah, yang seterusnya, penghayatan etika dan peradaban pada peringkat masyarakat. Masyarakat boleh didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat. Antara kepentingannya ialah yang pertama, dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni. Kehidupan yang harmoni dapat mengelakkan daripada berlakunya perbuatan-perbuatan negatif seperti judi dan merompak. Yang kedua, masyarakat saling bekerjasama antara satu sama lain. Yang ketiga, dapat meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Yang keempat, dapat mewujudkan sistem organisasi dan institusi sosial yang lebih teratur. Kebanyakan organisasi telah menetapkan etika kerja untuk semua pekerja bagi mencapai matlamat mereka. Dan yang terakhir, masyarakat bebas beragama dan mengekalkan adat dan budaya masing-masing. Walaupun agama rasmi bagi Malaysia adalah agama Islam, masyarakat lain seperti masyarakat Cina dan India boleh mengamalkan agama masing-masing iaitu agama Buddha dan agama Hindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Farahin bertugas tapak FA 21003. Saya akan membentangkan tentang penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat, negara dan juga pasaran. Penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat ialah etika dan peradaban sering terkait rapat dengan budi bahasa kerana ia mencerminkan tahap
peradaban rakyat Malaysia. Nilai budi bahasa ini termasuk dari segi perbuatan, perlakuan dan juga pergaulan. Contohnya seperti meminta maaf jika melakukan kesalahan, cakap secara berlapik dan juga melemparkan senyuman jika berjumpa dengan orang lain. Dalam kalangan rakyat Malaysia, nilai budi bahasa ini tidak lagi asing kerana sudah sebati sejak dari dulu lagi, dan sekarang lebih sinonim dengan konsep satu Malaysia. Budi bahasa dalam kalangan masyarakat sangatlah penting kerana dapat melahirkan masyarakat yang saling menghormati antara satu sama lain dan lebih mudah untuk berganding bahu bersama bagi mengelakkan suasana yang tidak aman. Namun, nilai budi bahasa kini semakin luntur atas pelbagai faktor seperti sifat keterbukaan di media sosial dan juga merasakan ketinggalan zaman apabila menggunakan kata-kata yang sopan. Bukan itu sahaja, nilai budi bahasa juga terkait dengan cara masyarakat Malaysia berinteraksi sama ada secara bersemuka ataupun secara alam maya seperti talian telefon dan juga pesanan suara. Kebanyakan masyarakat berkomunikasi di media sosial tanpa batas dalam pergaulan melalui penulisan, terutamanya untuk menggambarkan emosi ataupun perasaan mereka atau memberikan respon pada gambar yang dimuat naik di media sosial. Selain itu, didikan agama dan moral perlu diterapkan dalam jiwa masyarakat dengan memperkenalkan budaya yang semakin dilupakan atas faktor individu itu sendiri ataupun kesekitarannya. Seterusnya, mengikut konteks negara, konsep etika dan peradaban pada asasnya terkandung di dalam rukun negara di mana prinsip kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan yang bermaksud tingkah laku yang baik, manakala kesusilaan ialah adat istiadat yang baik. Dua penghayatan unsur ini sangat penting dalam membentuk pribadi seseorang dan berkait rapat dengan masyarakat dalam membentuk sebuah negara yang mempunyai etika dan peradaban yang tinggi. Seterusnya, sistem pemerintahan yang mapan juga menjurus kepada penghayatan etika dalam peradaban. Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan secara demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Perlembagaan yang diketuai oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Pemerintah-pemerintah negara perlulah melaksanakan tanggungjawab mereka dengan penuh amanah dan juga mempraktikkan etika dalam kehidupan supaya mereka dapat menjadi contoh ataupun aspirasi kepada rakyat. Sampai itu, raja-raja serta pemimpin negara mestilah adil dan juga seksama dalam memberikan perlindungan secara sama rata tanpa mengira bangsa dan agama bagi mengelakkan pemusuhan antara rakyat Malaysia. Kesimpulannya, pemimpin-pemimpin negara yang beretika memainkan peranan yang sangat penting dalam menerajui tampuk pemerintahan sesebuah negara yang harmoni. Mengikut konteks pasaran, terdapat beberapa tindakan yang boleh dilakukan oleh kerajaan dan masyarakat untuk mempromosikan budaya dan adat di Malaysia. Seperti yang diketahui, masyarakat Malaysia kaya dengan adat dan sopan santun. Oleh itu, rakyat Malaysia perlulah menunjukkan sikap yang baik kerana ia akan memberikan gambaran yang baik ataupun positif kepada pelancong dan secara tidak langsung akan menarik minat mereka untuk berkunjung ke Malaysia untuk mempelajari adat yang terdapat di negara ini. Selain itu, Kementerian Kebudayaan juga boleh mempromosikan adat yang terdapat di Malaysia melalui siaran televisyen ataupun di media sosial. Tourism Malaysia juga boleh menjemput penulis blog dan juga pengguna media sosial yang berpengaruh untuk melawat inap desa di seluruh negara dan berkongsikan pengalaman mereka serta menggunakannya untuk mempromosikan budaya dan etnik di Malaysia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nick dan sekarang saya akan membentangkan faktor yang membentuk etika dan peradaban. Sekarang, mari kita mula. Pertama sekali, kepelbagaian budaya. Kepelbagaian budaya akan mewujudkan diversiti dari segi etnik, agama dan gaya hidup.
Kita tahu bahawa setiap budaya mempunyai kepercayaan, gaya hidup serta kebiasaannya sendiri. Kepelbagaian ini mungkin akan mewujudkan perbezaan dari segi nilai moral dan prinsip kehidupan serta pandangan tentang perkara yang baik ataupun yang salah. Contohnya, kita boleh melihat contoh daripada perbezaan moral antara penduduk negara Islam dan negara Barat yang mempunyai gaya hidup dan budaya yang berbeza. Seterusnya, pengaruh keluarga ataupun rakan sebaya. Pengaruh keluarga dan rakan sebaya juga memainkan peranan yang penting dalam pembentukan etika seseorang. Golongan muda mempunyai minda yang lebih mudah untuk menerap perbuatan di sekelilingnya. Jika seseorang mempunyai ahli keluarga atau rakan-rakan yang sering menunjukkan kelakuan yang baik, maka kebarangkalian bagi mereka mempunyai ciri sedemikian adalah lebih tinggi. Sebaliknya, jika seseorang mempunyai ahli keluarga atau rakan-rakan yang sering berkelakuan buruk seperti mencuri ataupun menipu dan sebagainya, serta perbuatan yang tidak beretika, maka kebarangkalian untuk mereka terjebak dalam gejala sosial seperti pengambilan dadah, mencuri, rasuah dan sebagainya juga menjadi lebih tinggi. Akhir sekali, merupakan pengalaman hidup. Dalam hidup kita akan melakukan pelbagai benda, terlibat dalam pelbagai peristiwa. Sama ada perkara itu adalah baik ataupun buruk. Setiap perbuatan dan pengalaman ini akan memberikan kesan kepada pembesaran dan pandangan seseorang. Jika perbuatan yang salah, contohnya seperti rasuah, tidak dilaporkan, maka seseorang itu akan menganggap perbuatan itu adalah tidak salah dan akan lebih cenderung untuk mengulanginya kerana tidak berasa kesal ataupun bersalah. Sebaliknya, jika sesuatu perbuatan yang buruk itu dilaporkan dan dihukum, maka seseorang itu akan berasa lebih bersalah dan menjadi lebih cenderung untuk mengelakkan daripada melakukan perkara tersebut. Saya Siti Nur Hidayah binti Junaidi dengan matrik nombor AA22016 ingin menutup pembincangan slide kita pada hari ini dengan membincangkan sikit tentang kesimpulan. Ringkasnya, penghayatan etika dan peradaban di Malaysia boleh diuraikan dan difahami mengikut acuan Malaysia berdasarkan susur masa era prakolonial iaitu konsep adab dan adat. Seterusnya, era kolonial ialah sifat dan kefahaman melalui etika berciri moden telah diperkenalkan dan dilaksanakan seperti etika, etos dan etiket. Di samping itu, era pasca kolonial pula ialah gabungan kedua-dua bentuk etika iaitu tradisional dan juga moden dalam acuan Malaysia. Penghayatan yang tinggi terhadap etika dan peradaban di Malaysia dapat membantu kita melaksanakan tanggungjawab masing-masing secara beretika dan bermoral. Seterusnya, memberi kesan yang positif terhadap masyarakat, komuniti, negara dan pasaran. Konsep etika dan peradaban perlu dihayati melalui kerangka pemikiran acuan Malaysia agar kekuatan nilai kepribadian dalam masyarakat norma masyarakat terus berdiri utuh sekaligus mampu mendepani cabaran kehidupan yang semakin kompleks. Matlamat ke arah pembinaan negara bangsa yang hebat dapat dibentuk dan dicapai dan akhirnya membawa kepada matlamat akhir yang diidamkan iaitu perpaduan. Dari sudut pembelajaran pula, kursus ini mempersiapkan pelajar untuk menghayati etika dan peradaban yang wujud dalam masyarakat kepelbagaian etnik di Malaysia untuk memperteguhkan lagi pemikiran kritikal dan analitik mereka bagi menangani kehidupan yang lebih mencabar. Pengisian kursus ini memfokuskan kepada penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Pelajar telah didedahkan dengan dinamika konsep etika dan peradaban yang menjadi kekuatan kepada membentuknya negara Malaysia berdasarkan susur masa evolusi sejarah dari era prakolonial hingga ke pasca kolonial. Kefahaman tentang pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian dibincangkan bagi meningkatkan penghayatan etika dan peradaban ke arah memantapkan lagi kesepaduan nasional dan bangsa Malaysia. Perpaduan acuan Malaysia perlu dikupas serta diperdebatkan dalam aktiviti akademik berpandukan
Perlembagaan Persekutuan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban. Pembinaan Kesepadawan Nasional amat dipengaruhi oleh globalisasi dan memperkembangkan teknologi maklumat dan komunikasi yang kompleks. Oleh kerana itu, ia dapat menzahirkan perilaku tanggungjawab sosial dan digerakkan kepada individu, keluarga, komuniti, masyarakat, justru negara. Iaitu dapat merubah dalam masyarakat dan pembangunan langsung ekonomi telah membawa cabaran baru dan mengukuhkan kelestarian etika peradaban di Malaysia. Amalan pendidikan berimpak tinggi HIET dipertingkatkan lagi dalam PDP. Etika dan pembelajaran menjadi aras untuk menggambarkan tahap perkembangan ketamadunan suatu bangsa. Sehubungan itu, untuk mencapai penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat, peranan ibu bapa, pihak sekolah maupun media massa diperlukan kerana masyarakat mencerminkan tahap peradaban Malaysia. Bukan itu sahaja, konsep etika dan peradaban dalam negara dapat dilihat melalui perkembangan bertulis seperti rukun negara, sistem pemerintahan negara dan juga undang-undang digubal oleh pihak kementerian yang terlibat dalam usaha membentuk etika disiplin rakyat Malaysia. Dalam penghayatan etika dan peradaban dalam konsep pemasaran di Malaysia, dengan mempromosikan Malaysia yang kaya dengan budaya dan adat supaya Malaysia menjadi daya tarikan pelancong untuk datang ke Malaysia. Kerjasama daripada semua pihak dapat menunjukkan lagi budaya, adat istiadat dan identiti bagi setiap negeri. Penghayatan etika dan peradaban dalam konteks global menjadikan warga negara global yang bertanggungjawab dan peka terhadap usaha untuk mempromosikan kesejahteraan dunia. Oleh kerana itu, negara kita dapat membuka mata negara lain bahawa Malaysia adalah sebuah negara mementingkan diri dan mempunyai nilai etika peradaban yang sangat tinggi. Akhir kata, peranan kesemua pihak yang telah dibincangkan tadi seharusnya dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar penghayatan etika dan peradaban ini boleh membentuk tamadun atas sebuah negara dengan masyarakat yang majmuk. Terima kasih.